Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Ta Chia Hao. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Yang berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid bin Hamidi, Pengerusi Barisan Nasional, Yang berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Timbalan Pengerusi Barisan Nasional, Naib-naib Pengerusi Barisan Nasional, Yang berhormat Datuk Seri IR Dr. Wee Ka Siong, Presiden MCA, Yang berbahagia, bukan yang berbahagia, Tuan yang terutama, Tan Sri Datuk Seri SA Wigneswaran, Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Kurup, Datuk Seri Wiki Presiden MIC, Tan Sri Panglima Joseph Kurup, Presiden PBRS, Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, Pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional, Yang berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Setiausaha Agung Barisan Nasional, Yang berhormat Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, Bendahari Agung Barisan Nasional, Yang berhormat Datuk Seri Dr. Nur Aini binti Ahmad, Ketua Wanita BN, Yang berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi bin Haji Dusuki, Ketua Pemuda BN, Yang berhormat, yang berbahagia ahli-ahli Dewan Tertinggi Barisan Nasional, Yang berhormat, yang berbahagia ahli-ahli Majlis Tertinggi Parti Komponen Barisan Nasional, rakan-rakan presiden-presiden serta kepimpinan rakan-rakan Barisan Nasional ataupun Friends of BN, seterusnya yang berhormat, yang berbahagia pengurusi Barisan Nasional negeri-negeri, bekas pemimpin Barisan Nasional, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, keluarga Barisan Nasional yang saya kasihi sekalian. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada kepimpinan Barisan Nasional kerana memberikan ruang kepada saya untuk berucap pada hari ini, dan saya diminta untuk menyentuh tentang polisi kerajaan dan tindakan kerajaan dalam pemulihan ekonomi dan juga isu-isu terkini yang dihadapi oleh negara ketika ini. Saya juga ingin memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada kepimpinan Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan keluarga Barisan Nasional yang telah menyokong saya sebagai Perdana Menteri Malaysia bagi menerajui tampuk kepimpinan negara sejak 21 Ogos yang lalu. Amanah yang diberikan ini bukanlah mudah. Ia merupakan tanggungjawab yang amat berat. Bukan hanya untuk saya memikulnya, tetapi saya yakin saya akan memikulnya bersama tuan-tuan dan puan-puan selaku kepimpinan Barisan Nasional di semua peringkat. Jatuh bangun dan kalah menang parti kita bergantung atas kebersamaan. Bak kata pepatah, terapung sama hanyut, terendam sama basah.
Barisan Nasional telah melalui sejarah yang panjang. Penubuhannya bermula pada 1 Januari 1973 dan didaftarkan pada 1 Jun 1974. Barisan Nasional adalah sebuah parti yang syarat dengan pengalaman dalam perjuangan politik tanah air. Sejak itu Barisan Nasional ataupun BN memenangi setiap PRU dengan cemerlang, kecuali pada PRU ke-14. Oleh itu, kita perlu mengangkat semula martabat Barisan Nasional sebagai wadah politik yang berupaya mengembalikan kegemilangan negara dan bangsa Malaysia ini. Tuan-tuan, puan-puan keluarga Barisan Nasional yang saya kasih sekalian, agenda keluarga Malaysia yang saya gagaskan adalah selari dengan konsep pemuafakatan dan perkongsian kuasa Barisan Nasional yang di dalamnya terdapat kepelbagaian agama, bangsa dan budaya. Gandingan Barisan Nasional sebati dengan DNA keluarga Malaysia. Konsep inilah yang menjamin kestabilan parti kita. Marilah kita terus bersama-sama memperkasakan keluarga Barisan Nasional bagi menghadapi PRU ke-15 nanti. Berdasarkan keputusan beberapa pilihan raya kecil dan pilihan raya negeri, jelas rakyat kembali memberi kepercayaan kepada Barisan Nasional. Ini membuktikan kita mampu menawarkan kestabilan politik, kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan negara. Namun, masih banyak yang perlu kita lakukan untuk memenangi hati rakyat bagi menjamin kejayaan dalam PRU ke-15. Kekalahan PRU ke-14 adalah suatu detik hitam yang memberi pengajaran paling bernilai kepada kita. Tragedi pada tahun 2018 itu menyaksikan perubahan landscape politik negara. Buat pertama kalinya selepas lebih 60 tahun mentadbir, Barisan Nasional gagal mengekalkan kuasa. Demi memastikan mimpi buruk 22 bulan tidak berulang, kita wajib bekerja keras, bersiap siaga dan bersatu padu dalam menghadapi PRU ke-15 yang akan tiba bila-bila masa dari sekarang, bagi mengekalkan rentak kemenangan yang telah kita capai mutakhir ini. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, kini negara dalam fasa peralihan ke endemik. Selepas 2 tahun kita berhari raya dalam suasana PKP, alhamdulillah, Aidilfitri tahun ini kita meraihkannya bersama ahli keluarga tercinta. Maka jaminan saya, sambutan semua perayaan keluarga selepas ini, Tahun Baru Cina, Deepawali, Christmas, Kaamatan, Gawai dan lain-lain yang akan disambut akan datang, pasti dapat disambut dalam suasana yang meriah dan penuh bermakna. Permasalahan rakyat sebenarnya sentiasa berada dalam pemikiran saya. Saya sedar sejak negara dilanda pandemik COVID-19, kehidupan rakyat telah terhimpit dan sekarang kita dalam fasa pemulihan. Dan kini terdapat kebimbangan yang berkaitan dengan harga barangan yang terus meningkat, kedudukan nilai mata wang ringgit, kebimbangan tentang bekalan makanan, serta prospek pemulihan ekonomi negara. Sebagai ekonomi yang terbuka dengan nilai keseluruhan perdagangan luar merangkumi hampir 120% daripada KDNK, Malaysia tidak terkecuali daripada mengalami kesan ketegangan geopolitik dan perubahan iklim dunia. Konflik Rusia-Ukraine memberikan implikasi kepada
bekalan komoditi, bekalan makanan, dan turut memberi kesan kepada kenaikan harga barang. Tindakan beberapa negara menghentikan ekspor makanan seperti India, juga Indonesia akan lebih memburukkan keadaan. Namun ketahuilah bahawa kerajaan sentiasa memantau keadaan ini dan terus komited dalam melaksanakan langkah proaktif melalui pengubahsuaian dasar-dasar tertentu seiring dengan perubahan senario ekonomi global yang lazimnya di luar kawalan kita. Alhamdulillah, selepas ekonomi negara tumbuh sebanyak 3.6% pada suku keempat 2021, momentum ini terus dikekalkan sepanjang suku pertama 2022, iaitu sebanyak 5%. Ini telah disokong oleh peningkatan permintaan dalam dan luar negara serta pemulihan pasaran buruh. Sokongan dasar kerajaan yang berterusan, terutamanya melalui inisiatif di bawah bajet 2022 yang mengembang serta langkah yang giat dilaksanakan sejak awal tahun, telah menyumbang kepada kejayaan ini. Sepanjang suku pertama 2022, kita dapat lihat KDNK bulanan berkembang secara berterusan pada kadar 4.3% pada Januari, 5.2% pada Februari dan 5.4% pada bulan Mac. Melangkah ke hadapan, ekonomi negara dijangka terus menunjukkan tren pertumbuhan susulan. Pemulihan pasaran buruh yang berterusan dengan kadar pengangguran pada 4.1% pada April 2022. Keyakinan perniagaan yang semakin meningkat selari dengan penggunaan isi rumah yang kukuh. Indeks sentimen pengguna meningkat kepada 108.9 mata pada suku pertama 2022 berbanding pada suku keempat 2021 sebanyak 97.2 mata. Manakala statistik kecenderungan perniagaan telah merekodkan indikator keyakinan sebanyak 7.6% berbanding pada suku keempat 2021 sebanyak 0.3%. Peningkatan nilai jualan sektor pembuatan sebanyak 13.9% kepada 144.6 bilion ringgit serta jualan perdagangan borong dan runcit yang berkembang kepada 9.8% kepada 123.8 bilion ringgit pada Mac 2022. Selain daripada itu, keyakinan komuniti pelabur antarabangsa terhadap prospek pertumbuhan dan kemajuan ekonomi negara masih kekal teguh. Tidak kira dari sudut pelaburan langsung asing bersih, perdagangan luar mahupun pelaburan di pasaran saham, keyakinan tersebut jelas digambarkan baru-baru ini. Sebagai contoh, sepanjang suku pertama 2022, pelaburan langsung asing bersih meningkat kepada 24.4 bilion ringgit berbanding 18.4 bilion ringgit pada suku keempat tahun lalu. Jumlah perdagangan luar berkembang sebanyak 23.6% kepada 624.9 bilion ringgit, manakala aliran masuk bersih dana asing kekal konsisten dalam jumlah 7.4 bilion ringgit setakat ini. Saya ingin maklumkan, sewaktu lawatan saya ke Amerika Syarikat, negara telah berjaya menarik FDI baru bernilai 16.52 bilion ringgit. Manakala dalam lawatan saya ke Jepun baru-baru ini, Perdana Menteri Fumio Kishida telah bersetuju untuk meningkatkan tahap hubungan diplomatik yang akan memberi manfaat besar kepada keluarga Malaysia dan berjaya membawa pulang pelaburan baru yang diluluskan bernilai 8 bilion ringgit.
Tuan-tuan dan puan-puan keluarga Barisan Nasional yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah pada tahun ini ekonomi negara dijangka akan terus berkembang. Peralihan fasa ke endemik dan pembukaan semula sempadan antarabangsa pada 1 April lalu telah meningkatkan ketibaan pelancong. Ia turut menambah baik aktiviti perdagangan dan perniagaan serta memacu pemulihan yang kukuh dalam sektor perkhidmatan. Selain daripada itu, pengeluaran khas daripada KWSP sebanyak RM10,000 dan bayaran bantuan keluarga Malaysia telah merancakkan penggunaan isi rumah dan terus membantu pemulihan ekonomi. Bajet 2022 yang mengembang dan penyambungan semula projek yang mempunyai kesan pengganda tinggi akan membantu mengekalkan pertumbuhan disokong oleh pelaksanaan program pembangunan di bawah RMK ke-12. Dengan permintaan luar yang kukuh daripada rakan dagangan utama, ekonomi negara dijangka akan berada di landasan untuk mencapai unjuran pertumbuhan antara 5.3% hingga 6.3% pada tahun 2022. Ini seiring dengan unjuran daripada IMF dan juga Bank Dunia, iaitu masing-masing sebanyak 5.75% dan 5.5%. Namun begitu, kerajaan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap perkembangan global terkini yang berpotensi menjadi risiko kepada pertumbuhan. Sebagai contoh, ketegangan geopolitik telah mengakibatkan tekanan ekonomi dalam pelbagai aspek, terutamanya peningkatan dalam inflasi global berikutan harga komoditi yang terus meningkat. Menurut IMF, inflasi akan meningkat sebanyak 5.7% bagi ekonomi negara maju dan 8.7% bagi negara-negara membangun. Walau bagaimanapun, inflasi Malaysia dijangka berada pada tahap 2.2% dan 3.2% tahun ini berbanding 2.5% pada tahun 2021. Ia sejajar dengan unjuran IMF sebanyak 3.0%, iaitu nilai yang paling rendah di kalangan negara-negara ASEAN. Kita yang terbaik dari segi menguruskan inflasi. Ini merupakan hasil pendekatan kerajaan yang melindungi seluruh keluarga Malaysia daripada beban kenaikan harga barangan melalui pelbagai subsidi yang diperkenalkan, yang dijangka pada tahun ini mencecah 71 bilion ringgit. Saya memberi jaminan keutamaan kerajaan dalam jangka masa sederhana adalah untuk melaksanakan pembaharuan struktural yang akan meningkatkan potensi, daya tahan dan prospek ekonomi negara serta menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang menarik. Secara keseluruhan, langkah dan komitmen kerajaan ini akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan dan inklusif untuk seluruh keluarga Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti saya sebutkan tadi, isu terkini adalah isu bekalan dan juga isu kenaikan harga barang. Kerajaan telah pun mengumumkan beberapa tindakan jangka pendek. Yang pertamanya, membatalkan AP untuk mengimport barangan makanan daripada luar negara. Ianya terbuka kepada semua. Hari ini, tuan-tuan dan puan boleh membawa masuk segala produk makanan tanpa memerlukan AP lagi. Usaha ini sebagai usaha untuk kita menstabilkan supply ataupun dan juga menstabilkan harga barang. Yang kedua adalah kerajaan akan memperkenalkan
sumbangan keuangan terus kepada rakyat, terutamanya golongan B40, akibat daripada kenaikan harga barang. Apabila kita memperkenalkan subsidi untuk memastikan harga ayam tidak dinaikkan, saya di Malaysia ini harga apa pun boleh naik, jangan harga ayam. Harga ikan kembung RM15 sekilo, dia orang tak bising, rakyat tak bising. Tapi harga ayam, rakyat akan marah. Kalau dibiarkan harganya diapung ataupun difloatkan harga tersebut, harga ayam ketika ini mungkin berharga RM12 sekilo. Tetapi kerajaan bagi memastikan harga ayam tidak dinaikkan, memberikan subsidi kepada penternak bagi memastikan harga ayam terus kekal pada RM8.90, dan kerajaan berbelanja sebanyak RM720 juta untuk memastikan harga ayam tidak dinaikkan. Walau bagaimanapun ramai di kalangan penternak tidak menuntut bayaran subsidi yang dikeluarkan. Berbagai-bagai isu dibangkitkan. Oleh itu, mulai 1 Julai nanti, kita tidak lagi akan memberikan subsidi kepada penternak, tetapi jumlah yang kita berikan subsidi tersebut kita akan beri direct kepada rakyat yang kita anggap sebagai yang memerlukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bebanan kenaikan harga itu tidak terlalu dirasai kerana adanya sumbangan keuangan tunai oleh kerajaan. Walaupun Menteri KPDN HEP serta Menteri Pertanian akan mengumumkan secara detail perkara ini. Kerajaan juga menggalakkan supaya industri agro makanan ini dipergiatkan, supaya kita semua terlibat di dalam industri agro makanan ini, termasuk pemeliharaan ayam, menanam jagung untuk makanan ayam dan sebagainya. Dan untuk itu kerajaan menubuhkan tabung agro makanan berjumlah RM500 juta dengan pemberian soft loan kepada pemain-pemain industri agro makanan. Kita juga akan mengenal pasti pertubuhan-pertubuhan peladang ataupun koperasi-koperasi yang terlibat di dalam projek agro makanan ini untuk dibantu dari segi keuangan. Kerajaan juga akan mewujudkan stok penimbal untuk ayam, daging dan juga ikan. Kerajaan juga sedang mengkaji insentif cukai yang akan diberikan kepada pemain industri agro makanan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan juga telah pun menyekat ekspor ayam ke luar negara sebanyak 3.6 juta ekor sebulan, kerana yang penting bagi kita adalah rakyat kita sendiri. Jadi kita tidak mahu ekspor itu menyebabkan bekalan berkurangan dan yang menjadi mangsanya adalah rakyat kita. Sebenarnya inilah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kerajaan buat masa ini untuk memastikan bekalan makanan mencukupi dan harga dapat distabilkan. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, kerajaan keluarga Malaysia ini telah melakukan yang terbaik sewaktu pandemik COVID-19, dan kita akan melakukan yang terbaik bagi menghadapi cabaran-cabaran yang baru ini. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, bagi menghadapi PRU 15, Barisan Nasional hendaklah bersiap siaga. Saya sebutkan bahawa apabila kita sudah bersiap siaga, saya tidak akan melewatkan walau sesaat pun untuk membubarkan parlimen. Seperti yang telah dipersetujui oleh Perhimpunan Agung UMNO, bahawa saya akan berbincang dengan top 5 di dalam UMNO, akan berbincang di dalam mesyuarat majlis tertinggi
Dan hari ini saya setuju kita akan bincang dengan kepimpinan Barisan Nasional di dalam menentukan tarikh tersebut. Untuk kesiapsiagaan, saya mencadangkan 3 gerak kerja yang perlu kita laksanakan bersama. Iaitu yang pertama, Barisan Nasional hari ini harus sentiasa berusaha mencapai budaya kerja kelas pertama. Kerja kelas pertama ini ditafsirkan sebagai berpasukan, berdisiplin dan kesetiaan kepada parti. Pemimpin dan Barisan Nasional yang setia bukanlah yang ada ketika senang sahaja, namun ketika tetap setia walaupun di lambung badai setinggi mana pun. Kita mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada MCA, MIC, PBRS dan rakan-rakan BN kita yang tidak meninggalkan Barisan Nasional walaupun kita kalah dalam PRU ke-14 baru-baru itu. Saya kira yang berada dalam Dewan ini sudah teruji kesetiaan. Tuan-tuan dan puan-puan telah teruji kesetiaan. Seinci pun tidak berganjak dari parti walaupun berdepan dengan ugutan, tekanan, ancaman mahupun tawaran yang menggiurkan. Elemen kedua, ingin saya tekankan, Barisan Nasional perlu memenangi hati rakyat. Saya sebagai Perdana Menteri akan memastikan dasar-dasar yang menguntungkan rakyat. Selain daripada itu, perkhidmatan yang terbaik harus diberikan kepada rakyat. Kerajaan sentiasa cakna, mengambil berat, mencari inisiatif terbaik dan segera menyelesaikan masalah setempat. Elemen ketiga, merangka formula strategi kemenangan pilihan raya umum ke-15. Strategi ini perlu fokus kepada pemantapan jentera pilihan raya di antara parti komponen. Justru bersempena Konvensyen Barisan Nasional ini pada hari ini adalah penting untuk kita memperbaharui ikrar kita. Ikrar kita kepada rakyat keseluruhannya. Ikrar kita untuk menjadi yang terbaik. Ikrar untuk meneruskan kelangsungan perjuangan memertabatkan negara dan negara yang tercinta Malaysia ini. Marilah kita sama-sama sematkan dalam jiwa dengan ikrar dan tekad penuh jitu untuk memperkukuhkan kerjasama antara parti komponen. Kita juga perlu jauhi anasir-anasir luar yang sentiasa menanam bibit perpecahan sesama kita. Sesungguhnya ikrar kita pada hari ini adalah untuk memenangi PRU 15 dengan majoriti 2/3 kerusi di Dewan Rakyat bagi membolehkan kita meneruskan agenda membantu rakyat dan memakmurkan negara, insya-Allah. Kerajaan Barisan Nasional yang kuat akan mewujudkan kestabilan politik dalam negara dan sekaligus menyumbang pada kemakmuran ekonomi rantau ASEAN ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kepimpinan Barisan Nasional di atas sokongan kepada saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan menteri dan timbalan menteri daripada Barisan Nasional atas dedikasi dan komitmen membantu saya memulih negara, memulihkan ekonomi negara dan pastinya tidak lupa terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan selaku kepimpinan Barisan Nasional di bahagian-bahagian. Percayalah, keberadaan saya di sini sebagai Perdana Menteri semestinya akan membawa kelebihan kepada Barisan Nasional secara keseluruhan. Terima kasih sekali lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.